Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okay, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM tingkatan 5. So hari ini cikgu bersama dengan pelajar 5 Cemerlang. Okay, SMK Pelindung untuk bincang tajuk bab 6 nisbah dan graf fungsi trigo. So before we start our class, so cikgu nak panggil Syahmi baca doa sikit. Syahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Terima kasih Syahmi. Okay, apa yang perlu pelajar tahu untuk bab 6 ni? So contoh sikit. Bab 6, apa yang perlu kita tahu? First kali kena tahu sukuan dia lah. Okay, sukuan pertama, sukuan kedua, ketiga dan keempat. Okay, ada 4 sukuan. So add sugar to coffee lah. Okay, seperti biasa. So pelajar dah tahu dah. Okay, contoh ni contoh soalan muka surat 1, 2, 3. Sambil-sambil tu pelajar boleh buat Okay, contoh soalan dia nak sudut rujukan. So sekarang ni dia bagi pada kita sin 152 darjah. So sin 125 darjah berada di sukuan yang keberapa? Kelas. Hello, respon sikit. Sukuan yang kedua. Betul Okey, bila berada di sukuan yang kedua, macam mana nak cari 152 ni? Tolak. So tolak apa? 180 tolak 152. So kita akan dapat sudut rujukan dia 28 darjah. So dekat dalam modul pelajar tu, pelajar boleh buat pelajar boleh buat ni sukuan yang kedua. Kalau yang B tu dia tangent 217 ni, di sukuan yang keberapa? 217. Sukuan yang ketiga. Okey, bila dia berada di sukuan yang ketiga, macam mana kita nak cari kalau sukuan yang ketiga dia special sikit sukuan yang ketiga ni? 217 tolak dengan 180. So pelajar akan dapat 37 darjah. So sudut kat sini 37 darjah. Okey. So tangent dia add sugar to coffee. So tangent dia mesti positif lah. Nilai tangent dia mesti positif. So settle untuk page 1, 2, 3. So pelajar boleh fail boleh fail. Okey, ni sukuan yang kedua, sukuan yang ketiga. Okey, kalau kita pergi kepada sukuan yang keempat. So sambungan modul muka surat 124. So kalau C dia bagi pada kita cos. Sambil-sambil tu awak boleh buat cos 315 darjah. So cos 135 ni berada di sukuan yang keberapa? Sukuan yang keempat. So sukuan yang keempat kita tahu sukuan yang keempat. So macam mana nak cari sudut rujukan dia? Okey, 360 tolak dengan 315. So pelajar akan dapat 45 darjah. So 45 darjah ni sudut dia 45 darjah. So pelajar mesti tahulah. Okey, so D dan E tak perlu bincang pelajar ke perlu bincang juga? D tu kena tunjuk ke? Tak perlu satu lagi lah D lah. Okay, D dia bagi pada kita sin 198 darjah. So 198 darjah dia berada di sukuan yang keberapa? Sukuan 2 ke 3? Kat sini 180 ni. 3.
So bila sukuan yang ketiga, kita tahu nak cari sukuan yang ketiga dia special. Okey, dia mesti 198 tolak dengan 180. So kita akan dapat sudut dia 18 lah. 18 darjah. So sudut dekat sini 18 darjah. Cuma sekarang ni sin. Bila nilai sin, dia mesti negatif. Sebab kita dah tahu dah. Okay, add sugar to coffee. So sukuan yang ketiga tangent saja positif. So jawapan awak ni mesti negatif lah. Ni mesti negatif. Okay, so settle. Okay, untuk nota tu tak ada masalah kan? Sign tu, formula sign tu, saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat So yang ni pelajar dah master dah kan? Dah master Okey, kita pergi exercise yang dekat bawah tu. Okey, dekat bulatan tu boleh buat tak exercise tu? Pelajar boleh buat tak agak-agak exercise tu? Okey, so sekarang ni kita ada satu bulatan. So bulatan ajaib tu lah yang cikgu ajar awak tu kan, yang video-video cikgu sebelum ni. Okey, bulatan. So kita tahu nilai maksimum dia 1. Kat sini 1, kat sini nilai maksimum dia negatif 1, kat sini negatif 1. Okey, kita ada satu bulatan yang besar lah. Okey, so sekarang ni dia bagi. So kalau cikgu conteng cikgu conteng sikit. So biasa bulatan dia lebih kurang macam ni bulatan dia tukar sikit. So negatif 1 tu kat sini. Okey, so sekarang ni bulatan ni. So sekarang ni dia bagi nilai kat sini. Dia bagi nilai dekat sini P 0.85 bukan koma tu. Okey, 0.85 dengan 0.56. So pelajar mesti tahulah titik P ni kat sini kan. So sekarang ni kita tahu koordinat dia lah. Yang ni X, yang ni Y So kalau kita lukis gambar segitiga macam ni, so X dia kat sini lah 0.85. Okey, kat sini Y dia 0.56. So nilai dekat sini mestilah 1 Hypotenuse dia 1. Okey, so untuk soalan yang pertama tu dia nak sin beta. Okey, dia bagi contoh dululah. Dia bagi contoh sin alpha Kita tengok kalau kat sini alpha. Okey, alpha. So dekat sini kita cari sin alpha. Sin alpha, sin sama dengan tentangan per hypotenuse, betul So tentangan dia berapa? 0.56 bahagi dengan hypotenuse dia berapa? 1. So kita dapatlah sin theta tu sama dengan 0.56. Sama juga kalau dia bagi soalan lain pun. Kalau dia bagi cos alpha, so cikgu guna warna lain Pelajar masih dengan cikgu? Tiba-tiba senyap takut cikgu? Ya. Okey. So cos alpha, cos sama dengan sebelahan per hypotenuse sebelahan 0.85 bahagi dengan hypotenuse dia 1 lah. So cos alpha sama dengan 0.85. Yang ni kan dia ada dalam buku tu, betul? Ada contoh kan? So kalau kita nak cari alpha, so kita tengok gambar alpha dulu Yang tadi alpha, kita nak cari beta. So gambar dia macam ni. So alpha dia dekat sini. Ni alpha, sudut alpha dia bagi alpha, so beta. Okey.
Sudut beta dekat situ. Okey, so bulatan dia tadi sama cikgu lukis tu. Tak berapa nampak bulat. So ni bulatan lah. So nilai maksimum dia ni 1 lah. Ni 1, ni nilai dia negatif 1, kat sini 1 lah. Okey, kat sini negatif 1. So koordinat dekat sini dia bagi pada kita koordinat tu. So koordinat dia bagi Q sama dengan negatif 0.64 dengan 0.91. So kita tahu kita boleh label terus. Dapat soalan boleh label X, Y. So ni gambar segitiga dia lah. So X dia negatif 0.64. Okay, Y dia 0.91. So hypotenuse dia automatik 1 lah. Okay, tak kira dia bagi soalan tu, datanglah soalan macam mana pun, kalau sin beta sama dengan tentangan ni sini, kita cari sini kan, betul? Kita cari belah dalam. So tentangan per hypotenuse. Okey, sin beta sama dengan 0.91 bahagi dengan 1 lah. Ataupun sin beta sama dengan 0.91. Boleh? Sin boleh? Kalau tangent, kalau cos beta, cos sama dengan sebelahan per hypotenuse. So sebelahan negatif 0.64 bahagi dengan 1. So cos beta kita akan dapat negatif 0.64. Boleh tak? Halo? Halo? Okey, modul merujuk kepada muka surat 125 Okey, yang ni yang kita bincang tadi itulah. Kalau yang A tu kan, contoh, cikgu bagi satu contoh lah. Yang A tu dia bagi cos 167. So kita nak cari nilai cos 167 ni, kita kena tahulah dia berada di sukuan yang keberapa. So automatik kita tahu dia sukuan yang kedua. Okey, jadi sudut rujukan dia 180 tolak 167. So pelajar akan dapat jawapan dia 13 lah. 13 darjah. So 13 darjah ni sebenarnya kat sini 13 darjah ni. Ni 13 darjah ni dekat sini. Okey, jadi pelajar nak cari jawapan dia, so kita kena tulislah cos 167 sama dengan, okey, sukuan yang kedua add sugar to coffee. So sukuan yang kedua kita tahu negatif lah. Negatif cos 13 darjah. So pelajar boleh tekan kalkulator lah. Okey, so tekan kalkulator lah. Negatif cos 13. So pelajar akan dapat negatif 0.974. Negatif 0.9774. So settle. Okey, ni muka surat 125 lah. So sama je sama je sampailah H tu. Boleh pelajar buat? Boleh. Boleh okey, so yang ni cikgu tinggal dulu, so pelajar boleh buat. So okey, untuk yang muka surat 126 tu, 126 ni kita menjawab soalan tanpa menggunakan kalkulator. Okey, so pelajar kita tengok satu contoh kita tengok satu contoh. Sebelum tu kita tengok dulu segitiga lah. Cikgu ulang sekejap sekejap lagi kita habis awal ni, tak ada masalah. Okey, so sekarang ni kita tengok okey, so untuk muka surat 126 ni pelajar kena tahulah segitiga. So segitiga kita ni ada macam-macam. Okey, kita tengok segitiga.
So segitiga ada dua, pelajar kena tahu Kalau sudut dia 45 darjah, kat sini 45 darjah So nilai kat sini 1, nilai kat sini 1, nilai kat sini punca kuasa 2 lah. Okey. So lagi satu segitiga pelajar kena tahu. Okey, sudut dekat sini 60 lah. 60. So dekat sini 1, dekat sini 2, kat sini punca kuasa 3. So pelajar kena tahu kat sini sudut dia 30 lah. Ni 90, yang ni 90. Okey, untuk jawab soalan ni. So kita tengok contoh yang pertama dulu muka surat 126 tu. Dia bagi pada kita sin 120. Sin 120. Okey, macam mana kita nak jawab sin 120 tanpa menggunakan kalkulator? Okey, dapat gambaran tak? Sin 120 pelajar. So sin 120 dia berada di sukuan yang keberapa pelajar? Sukuan yang ke? 2. So sukuan yang kedua. So 120 120. So kita nak cari sudut dia. Kalau sukuan yang kedua mesti 180 tolak dengan 120. So pelajar akan dapat 60. Okey, so dekat sini pelajar akan dapat kejap kat sini cikgu tulis siap-siap lah. Sin 180 tolak dengan, so ni cerita dia sekejap. Okey, 180 tolak dengan 120. So pelajar akan dapat sin 60 darjah lah. Okey, sin 60. Kita tengok sin 60 so merujuk kepada segitiga ni lah. Okey, sin 60 sin tentangan per hipotenus. So tentangan punca kuasa 3 per hipotenus 2. So pelajar akan dapat jawapan dia punca kuasa 3 per 2. Senang je. Kalau ada soalan yang tanpa menggunakan kalkulator, so kita pakai segitiga ni, dua segitiga. Okey, so kita ambil contoh lain lah. Cikgu ambil cos 300. Okey, kita ambil soalan yang hujung-hujung sikit So cos 300. So cos 300 dia berada di sukuan yang keberapa? 4. Sukuan yang keempat. So mesti 300 cos 360 tolak dengan 300 So pelajar akan dapat cos 60. Okey, cos 60 so merujuk pada ni lah. Cos tentangan cos sama dengan sebelahan per hipotenus. So sebelahan dia 1, hipotenus dia 2. So jawapan dia 1 per 2. Senang je. Maksudnya dapat saja soalan kalau dia tulis tanpa menggunakan kalkulator, so pelajar boleh pakai segitiga ni lah. Okey, perlu lagi ke contoh? Tak perlu dah kot. Okey, kita pergi muka surat yang terakhir sekali untuk hari ni sebelum cikgu tinggal awak dengan exercise Okey, tapi cikgu nak merujuk kepada segitiga ni lagi lah. Okey, so kita tengok soalan Cikgu ambil soalan yang E itulah, soalan E. Okey, 4 tanpa menggunakan kalkulator So 4 tangent 124 darjah. Okey, tambah dengan 5 cos 248. So 248. Okey, soalan untuk soalan E tu Tapi soalan dia dekat atas dia dah bagi kepada kita. Dia dah bagi sin 30 sin 30 0.5. So dia bagi pada kita lagi
cos 68 darjah dia bagi 0.37. Lepas tu dia bagi pada kita tangent 56. Tangent 56 1.48. Okey, yang ni dia bagi pada kita untuk kita jawab soalan yang dekat bawah ni. Okey, so macam mana kita nak jawab kalau 4 tangent 124? So kita kena tahulah sudut sempadan dulu. Halo pelajar, masih dengan cikgu? Ada. Ada So kita kena cari sudut ni dulu. Sudut sempadan dulu. Okey, tangent 124 ni berada di sukuan yang kedua kan. So sukuan yang kedua kita tahu dah. Kalau nak cari sukuan yang kedua, so kita akan tulis 180, kita tolak dengan 124 lah. So pelajar akan dapat 56. So untuk yang ni so kalau untuk yang sebelah 248 berada di sukuan yang ketiga. Yang ni sukuan yang ketiga kan. So sukuan yang ketiga. So bila sukuan yang ketiga kita tahu sudut ni 248 mesti tolak dengan 180. So pelajar tekan kalkulator, pelajar akan dapat 68 darjah lah. 68 darjah. Okey, so macam mana kita nak jawab soalan ni? So kat sini kita jawab. Okey, so sekarang ni tangent 4 tangent 56. So tangent 124 ni dia berada di sukuan yang keberapa tadi? Sukuan yang kedua kan. So sukuan yang kedua mesti nilai dia negatif. So mesti kita tolak negatif lah. Negatif 4 tangent 56. Okey, tolak dengan, so cos ni dia sukuan yang keempat saja positif, tapi cos ni berada di sukuan yang ketiga, so mesti negatif lah. Negatif 5 cos 68. So kat situ kita masuk je nilai dia. Okey, kita masuk negatif 4 tangent 56, sini dah ada. Okey, 1.48 kita tolak dengan 5 cos 68 kita dah ada 0.37. So pelajar boleh tekan kalkulator, pelajar akan dapat negatif 7.77 lah. So boleh faham tak yang ni? Halo? Boleh. Boleh? So yang ni kalau dia bagi nilai, dia dah bagi sin 30 berapa, cos. Yang ni dia dah bagi nilai. So kita tengok yang rujuk segitiga. Cikgu cari satu soalan yang rujuk segitiga. Okey. Soalan yang terakhir untuk hari ni soalan yang terakhir. So cikgu bagi contoh soalan macam mana kita nak jawab menggunakan segitiga tu lah. So sekarang ni dia bagi 5 tangent 135 darjah. Okey, tambah dengan sin 60 darjah. So macam mana kita nak buat? Okey, so kita tahu tangent 135. Tangent 135 dia merujuk kepada sukuan yang kedua. So sukuan yang kedua 180 mesti tolak 135 lah. So dia akan dapat 45. Cuma kat sini okey, kita buat 5 tangent 135 ni berada di sukuan yang kedua. Bila sukuan yang kedua tangent ni negatif, so mesti letak negatif. Negatif tangent 45. Okey, tambah dengan sin 60. Kita tahu sin 60 berapa? Sin sama dengan tentangan per hipotenus. So tentangan per hipotenus So kita dapat punca kuasa 3/2. So tangent 45. Tangent 45, tangent sama dengan tentang persebelahan. Maksudnya 1 lah.
Okey, 5 darab dengan negatif 1. Okey, sebab dia ada negatif So tambah punca kuasa 3 per 2. So kita selesaikan macam biasa. Okey, 2 buat datang sebelah. So kat sini dah jadi negatif 10 lah. Negatif 10 tambah dengan punca kuasa 3 per dengan 2 Okey, so ni adalah jawapan dia. Okey, boleh pelajar? Boleh tak? Boleh. Okey, pelajar buat dulu sampai muka surat 127. 128 tu pun senang 128, 129, 130 lah, 130. Okey, next class baru kita sambung 6.2. Okey, sebab yang awal-awal ni cikgu dah bincang rasanya itu. So sambungan untuk soalan C, 300 cos 315 tolak 2 tangent 210. So first kali kita tengok dulu cos ni berapa cos 315 berada di sukuan yang keempat. So 360 tolak dengan 315. So akan dapat 45. Betul 45 kat sini. Cos 45. So tolak dengan 2. Tangent 210 ni berada di sukuan yang keberapa? 3. Sukuan yang ketiga. Mesti 210 tolak 180. So akan dapat 30. So tangent 30. Okey, cos 45 berapa? Cos 45 1 per cos 1 per berapa? Cos sebelahan punca kuasa 2. Okey, 1 per punca kuasa 2. 1 per punca kuasa 2 tolak dengan 2. Tangent 30 berapa? Tangent 30 1 per 3. 1 per punca kuasa 3. 1 per punca kuasa 3. Okey, boleh selesaikan? So selesaikan, tolak seperti biasalah, kita samakan pembawah dia. Pembawah dia paling mudah berapa? Kalau 2 dengan 3. 6. 6. Maksudnya punca kuasa 6 lah. Kan? Okey, so yang ni darab dengan apa ni? Punca kuasa 3, betul? Betul darab dengan punca kuasa 3. So atas pun darab dengan punca kuasa 3 tolak dengan yang ni darab dengan 2. Jadi 2 ni tak ada kaitan. So 2. So ni adalah jawapan dia. Boleh? Boleh buat tak? Boleh sebenarnya ni. Pelajar kena buat lah. So ini saja daripada cikgu untuk hari ni. Jangan lupa komen dan like lah. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.